Pada mulanya saya inginlah ucaplah tahniah kepada Menteri kerana saya rasa pada hari ini semua yang kementerian yang jawab pada hari ini hanya hantarlah timbalan Menteri. Tetapi Menteri wanita kita sudilah datang ke Parlimen pada malam ini untuk menjawab soalan. Saya rasa ini adalah satu tanda yang cukup baik. Jadi saya inginlah ucap tahniah. Tapi saya ada beberapa perkara yang inginlah minta perhatian daripada atau Menteri, sepertilah butiran 010-400 hubungan antarabangsa. Saya dimaklumkan bahawa walaupun kita ada hantar itu laporan kepada SIDO pada tahun 2006 dan sepatutnya kita hantarlah laporan kedua dan ketiga pada Ogos tahun 2008, tetapi sekarang sudahlah sampai tahun 2014 tetapi kita belum lagi lah hantar apa-apa laporan kedua ketiga kepada SIDO lagi. Jadi saya nak tanyalah Menteri, ada apa-apa kesulitan untuklah Malaysia menghantar laporan kedua kepada SIDO. Dan selain daripada itu saya rasa kita sudah ratify itu Child Convention dan kita ada satu akta kanak-kanak di Malaysia. Tetapi walaupun kita sudah ratify ini SIDO, sampai hari ini kita tak ada satu akta kesesamaan gender. Jadi saya nak minta pandangan daripada Menteri, sama ada kementerian ini ada buat kajian, sama ada bila kita bolehlah wujudkan satu akta kesesamaan gender. Selain daripada itu, saya butiran 020-200 tentanglah bangunan wanita. Saya juga mendapati bahawa statistik berkenaan kes-kes rogol keganasan rumah tangga dan serangan seksual terhadap kanak-kanak di dalam laman web kementerian tidak ada apa-apa maklumat yang terbaru lagi sejak tahun 2008. Dan kalau menurut satu jawapan daripada Menteri yang bertarikh 10 November, menurut jawapan ini menyatakan bahawa statistik seumpama ini tidak lagi dipaparkan dalam laman web kementerian berikutan dasar PDRM bahawa statistik PDRM hanya dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu bagi tujuan penyelidikan dan akademik sahaja. Jadi di sini saya tak faham kenapa ada satu perubahan dalam polisi pada tahun 2009. Dan bagi saya statistik ini adalah penting untuklah kita tahu berapa serius kes-kes rogol ini keganasan rumah tangga dan serangan seksual terhadap kanak-kanak kita. Jadi saya mintalah Menteri bahawa dalam perlulah bawa isu ini dalam mesyuarat kabinet kerana saya rasa kalau kita ahli parlimen, kita mengemukakan soalan ini, kita pun semua boleh dapat ini statistik daripada Menteri Dalam Negeri. Jadi kenapa kementerian tidak bolehlah paparkan statistik ini dalam laman web? Jadi saya harap bahawa Datuk Menteri bolehlah bawa isu ini ke mesyuarat kabinet supaya kita boleh teruslah paparkan statistik ini di laman web kementerian. Selain daripada itu, saya juga mendapati bahawa kita ada satu butiran 071-800 iaitu taska untuk AKU. Saya rasa ini adalah satu usaha yang cukup bagus. Saya hanya nak tanya di mana taska OKU ini ditubuhkan dan apa itu kriteria untuklah wujudkan satu taska OKU. Tetapi selain daripada itu, saya rasa kita juga perlu taska di tempat kerja. Kalau mengikut satu kajian yang dibuat olehlah Malaysia Employers Federation ataupun Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, menyatakan kajian yang dibuat oleh mereka mendapati bahawa 89% punya majikan mempunyai pandangan bahawa adalah sangat sukar untuk mereka mewujudkan taska di tempat kerja. Dan setakat ini kalau di private sector, di sektor swasta ini, kurang daripada 30 majikan yang membekalkan ini taska di tempat kerja. Dan jadi saya nak tanya, apa itu tindakan atau rancangan daripada kementerian supaya kita bolehlah mewujudkan lebih banyak taska di tempat kerja.
bekerja. Dan kalau mengikut kajian yang sama ini, hanyalah 8.3 punya majikan yang mengizinkan pekerja mereka kerja di rumah. Saya rasa untuk golongan wanita ini adalah sangat penting bahawa mereka diizinkan untuk kerja di rumah supaya mereka bolehlah juga mempunyai meluangkan masa yang mencukupi untuk kanak-kanak mereka. Tetapi saya rasa setakat ini kalau mengikut kajian yang dibuat oleh NEF ini hanya 8.3 punya peratus punya majikan yang sudi untuk mengizinkan pekerja mereka kerja di rumah. Jadi bagaimana kita bolehlah memperbaiki situasi ini supaya lebih banyak ini majikan sudi untuklah mengizinkan pekerja mereka kerja di rumah. Saya juga hanya nak perkara terakhir adalah saya juga nak mintalah pandangan daripada menteri kerana saya rasa kita Malaysia di gender gap report itu kita amat dibelakangkan kerana kita tidak mempunyai ahli politik wanita di Malaysia. Tetapi saya rasa kalau kita tiap-tiap malam sidang parlimen kita dilanjut sampailah pukul 9.30, 10.30, bagaimana kita boleh mengizinkan ahli politik wanita untuk juga menjaga anak-anak mereka. Jadi saya juga nak mintalah pandangan menteri bahawa apa itu pandangan yang berhormat Lenggong? Jadi wakil rakyat lah. Kalau gitu. Apa itu pandangan? Sorry, boleh repeat tak? Saya rasa ini adalah satu diskriminasi terhadap golongan wanita. Kalau yang berhormat Lenggong boleh, saya berharap dia boleh mengandung. Tak perlulah menghina golongan wanita kerana ini adalah tugas kita untuk menjaga kanak-kanak. Tetapi buat apa? Nak menghina kita macam ini saya rasa. Tak boleh ke saya menjadi seorang wakil rakyat dan juga seorang ibu yang bagus? Saya minta tarik balik ini. Lenggong tarik balik lah. Tiba-tiba masuk tersilap cakap. Lenggong tarik balik. Lenggong tarik balik Lenggong. Tarik balik saya minta. Tarik balik dan pergi balik. Apalah ini Lenggong? Duduk zaman mana lah Lenggong? Siapalah yang marah dia? Balik zaman ini memang diskriminasi. Kalau ini bukan diskriminasi, saya tak tahu apa yang lain diskriminasi lagi. Ini bukan soal. Saya hanya tanyalah pandangan, saya hanya mintalah pandangan menteri. Boleh tak kita cakap lebih? Okay, kita sekarang hanyalah bermesyuarat 60 hari pada sesi ini. Kalau kita bersidang 70 hari ataupun 80 hari, saya rasa kita tak perlulah tiap-tiap malam sidang sampailah pukul 10 malam. Ini bukan untuk saya sahaja tetapi untuk semua ahli politik ataupun ahli parlimen lelaki yang juga anak-anak yang ada anak-anak kecil. Ya, jadi bangun ya Ahmad, nak bagi ampang. Jelas sikit. Terima kasih Kulai. Ni Lenggong. Dengar sikit Lenggong. Mana pakai ni? Kulai Ahmad. Tak payah cabar Lenggong ya Mat. Bagi pada Kulai ya. Semalam kan dah tegur pengurusi kata Lenggong tak dengar tadi. Makan saya nak suruh dengar jugalah. Okey Kulai. Ini saya nak kena fahamkan sikit kerana kadang-kadang wakil rakyat daripada Barisan Nasional Lelaki ni dia kurang faham. Dia tak peka. Kalau dia peka, tanggungjawab menjaga anak adalah tanggungjawab kedua ibu bapa. Itu kenapa pula pekik-pekik tu? Kenapa? Barisan Nasional disebut Barisan Nasional. Wakil rakyat Barisan Nasional. There's a clear example Tuan Pengurusi. Itu salah. There's a classic example. Yang bercakap seorang saja. Classic example. Okey. Salah pada Kulai yang mematuhi. Itu jahat namanya. Okey, tak apa. Jadi saya nak fahamkan Lenggong. Kulai betul tak? Kulai setuju tak? Jaga anak adalah kerja dua ibu bapa, bukan orang perempuan saja. Unless Lenggong ni jenis dia menindas isteri kat rumah, saya tak tahulah. Jadi itulah pokoknya. Jadi saya harap kena faham. Sebab itu kita di sini memperjuangkan di semua peringkat wanita yang bekerja. Wanita yang bekerja diberikan satu sistem sokongan. Sebab itu di parlimen juga kita minta satu sistem sokongan. Saya cuma sebut tadi agar wanita yang ada kepakaran bila kita jadi wakil rakyat, kita terima tanggungjawab apa pun sekalipun. Ini bukan jadi yang kita berkatakan di sini ya Kulai. Apabila kita menjadi wakil rakyat, kita laksanakan. Saya setuju dengan pandangan Ampang. Saya sebenarnya bagi saya pun rasa ahli parlimen lelaki walaupun mungkin daripada Barisan Nasional pun berhasrat untuk jaga anak punya. Kecuali lah Lenggong saya tak tahu.
Sebab tu saya cakap, cadangan saya bukan hanyalah untuk ahli parlimen wanita, tetapi juga untuk ahli parlimen lelaki, kerana kalau mereka nak jadi seorang ayah yang bagus, nak meluangkan masa untuk anak ataupun untuk cucu-cucu seperti Kota Melaka. Jadi kita perlulah pendekkan masa untuk sidang di parlimen. Saya bukan cakap bahawa kami tak mahu datang ke parlimen. Tetapi cadangan saya adalah, sidang ini kita bermesyuarat 60 hari. Kalau kita panjangkan sampailah 70 hari, 80 hari, jadi kita boleh habis mesyuarat pada pukul 8. Supaya kami boleh balik rumah, jumpa suami kita, isteri kita, bahawa mereka keluar makan ataupun nak main dengan cucu pun boleh. Jadi ini cadangan saya. Saya tak tahu kenapalah tiba-tiba ada seorang ahli parlimen Lenggong yang cakap bahawa saya perlulah letak jawatan. Saya rasa ini adalah satu pandangan. Saya tak sebut macam tu. Jadi, saya kata, kalau kita sebagai wakil rakyat, laksanalah tanggungjawab. Ya, Jangan kita wakil kata rakyat susah ini lah. adalah Kerana kita ada tanggungjawab yang susah. besar. Tetapi saya nak tanya, Sebab jadi Betul dah Tuan Muzi. anak saya dua kali tanggungjawab juga Kalau ke? ada anak, itu memang tanggungjawab. Jaga cucu, jaga anak. Balik duduk Tapi lah, jangan Lenggong. jadikan Duduk alasan. lah. Habiskanlah Saya Mak. nak cakap di sini, kita Mana boleh buat sebagai alasan seorang begitu? manusia, kita ada beberapa Sebab perangan. itu, kalau rasa Kita berat, bukan sahaja menjadi kalau ahli dia parlimen, tetapi kita juga adalah isteri suami, kita juga adalah ibu dan kita juga adalah anak memanglah kepada betul, ibu tapi bapa tidak kita. boleh. Jadi apa boleh. salah kalau kita Sebagai nak jaga ke semua tak boleh tanggungjawab buat kerja ini? kalau kena ada Saya anak. rasa Lenggong Kulai, duduk lah. kulai. Ini floor Kulai. saya, tak perlu lah. Sebang masa habis dah, Sebang. Ini floor saya. Sebang masa dah habis dah, cukup, Duduk. Duduk Lenggong. Cukup. 1 minit. Ya. Ya, masa dah habis ya, Mak. Cukup lah ya. Terima kasih Kulai. Masya Allah. Saya ingin minta penjelasan pandangan daripada Kulai. Sepatutnya Kementerian Wanita melaksanakan polisi mesra keluarga. Bukan saja Kementerian Wanita, kerajaan dalam apa jua untuk mencapai, sebab kementerian ini pun nama dia Kementerian Wanita, Pembangunan Keluarga dan Masyarakat. Maknanya apa jua program mesti mengambil kira kesejahteraan keluarga, mesra keluarga. Jadi apa pandangan YB Kulai? Saya amat setuju dengan pandangan rantau panjang. Jadi saya nak mintalah pandangan daripada menteri. Saya rasa cukup baiklah kerana menteri sudilah. Dan masa dah habis. Okey, sikit. Setuju tak? Lelaki kita perlulah. Ya. Setuju tak dengan saya, Kulai? Kalau boleh Kementerian Wanita juga buat satu program, boleh memulihkan kepala otak orang lelaki macam Lenggong itu, terbaik sayang dengan wanita. Tak payahlah macam tu, Ya, ya, Mat. Mat. Ya, Muhammad, saya tak kata tak boleh saya beranak. cakap Saya kusu, kata, Muhammad. kalau kita jadi wakil rakyat, Saya bertanggungjawab. kata, buat Jangan kusu jadikan yang alasan, boleh pulihkan kita ada kepala anak, otak you. kita ada cucu, Itu tak je. boleh berkhidmat pada rakyat. Itu tak boleh. Itu maksud saya tak kata lain daripada itu. Saya tak kata, pulihkan kepala saya otak. tak Ya, menghina cukup lah, orang, Mat. Apa masalah? Ya. melahirkan anak. Saya tak Saya menghina orang rasa anak. cukup Ada lah. cucu. Saya hanya kata, kalau kita pergilah menjadi wakil hadiri rakyat, khusus yang bertanggungjawab lah. diadakan Jangan oleh jadikan Menteri alasan Wanita ada kita. anak, ada cucu. Untuk Saya tidak boleh rasa- bekerja. saya rasa Awak Kulai, cukup ada faham sedih apa lah. saya maksudkan? Kerana- Itu kepala, Tak pulihkan betul. kepala otak. Sepang Yang tak cukup lah. betul otak. Sepang. Saya rasa betul, cukup tak betul. sedih lah kerana Faham masih apa ada ahli parlimen yang tak tahu bagaimana kita nak wujudkan satu masyarakat yang mesra keluarga punya. Ya. Jadi saya rasalah inilah satu bidang yang Menteri Wanita kita perlulah kerja kuat lagi, dan saya rasa nasib baiklah ahli parlimen Lenggong bukanlah Menteri Wanita. Kalau dia jadi Menteri Wanita, saya rasa saya rakyat risau. Sekian sahajalah Ribuan, terima kasih. Thank you. Ya, Mat.